Okey. Soalan 2. Okey, Rajah menunjukkan 3 pandangan. Okey, kali ni pandangan pelan belah kanan. Tadi belah kiri. Hadapan bawah dia, sebelah dia mesti sisi. Okey, lukis saiz penuh pandangan oblik Cavalier. Okey, so bila oblik Cavalier, dia adalah oblik penuh. Okey, macam biasa, buat satu line. Okey, lepas kita tengok kejap. Pelan hadapan sisi. Sisi belah mana? Sisi belah kiri. Jadi bila belah kiri, kecondongan paksi surut 45 darjah di belah kiri. Okey, jadi mula-mula sekali kita tengok pandangan hadapan. Kita lukis paksi menegak pandangan hadapan di sini. Okey. So, kira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Ada 9. Panjang 9. Tinggi berapa? 7. Okey, untuk sisi kedalaman dia 6, ketinggian dia 7. Okey, so buat line. Okey, so bila kita buat line, kita ambil kira dari belah kiri lah. Dari belah kanan ke kiri. Okey, so ambil tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, tak apa. Kita kira macam ni pun bagus. Sebab kita tak salah. Okey, dan unjurkan ketinggian kita tadi berapa? 7 kan? So, dia mesti sampai 8. Okey, kalau kita ambil dari 1, kita kira sampai 8 lah. Kalau kita ambil dari 0, okey, dari 0 sampai 7. Okey, so kita garis. Macam biasa, kita buat dulu kotak dia. Okey, awak nak lakar pun boleh. Nak lakar di sini macam mana bentuk sebenar dia, ataupun awak nak lukis terus pun boleh. Okey, buat sudut 45 darjah. Okey, ke kiri lah sebab sisi duduk kiri. Okey, 45 darjah ke kiri. So, berapa ketinggian kedalaman dia tadi? Kedalaman dia 6. Unjur saja. Bila awak dah ada garisan, dah ada ukuran, tanda dan unjur. Okey, siapkan kotak ni. So, sekarang kotak asas dah ada. Okey, untuk yang nampak macam mana rupa dia, boleh lukis terus. Untuk yang tak nampak, boleh juga awak lakar. Okey, kat sini kita boleh try lakar. Okey, so kita buat pandangan pelan di hadapan ni, panjang sikit. Macam tu. Lakaran je. Okey, ke belakang sebanyak 6. Okey, lebih kurang. Okey, so sekarang ni bila awak dah ada kotak sama macam kotak kat bawah ni, so kita nak lukis bentuknya lah. Okey, so kita boleh ambil daripada pandangan hadapan. Okey, kat sini kosong. Tengok, pandangan sisi semua penuh, pandangan pelan pun penuh. Penuh tu maksudnya tak ada ruang kosong macam kawasan kat pandangan hadapan ni. Okey, jadi kita boleh ambil dari pelan disebabkan semuanya sampai kotak tu penuh, maka kiranya kita anggap dia memang sampai ke hujung bucu. Okey, jadi pada pandangan pelan ini N. Okey, ini kita anggap N. N ni titik terendah lah. Okey, jadi dari N ni dia naik sebanyak 2. Okey, kita naikkan kat sini 2. Okey, lepas tu dia pergi ke kanan sebanyak 5. Okey, so awak bawa dia 5 lebih kurang. Okey, lepas tu dia naik pula sebanyak 2. Okey, so bila sampai sini boleh berhenti kejap. Kita tengok, kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan bahagian ini dahulu. Okey,
Kemudian bila tengok dia ke belakang, okay, kedalaman tu 3, ke belakang sebanyak 3. Jadi ke belakang tu ikut sisi ni lah, sebanyak 3. Okey, lepas tu dia patah balik, maksudnya dia membentuk segi 4. Jadi yang tadi 5 tadi, so boleh teruskan jadi 5. Macam tu. So dia membentuk segi 4 ni lah. Okey, so kita boleh teruskan pada pandangan hadapan ni. Okey, so kalau kita tengok dia terus sahaja line ni, maksudnya line ni adalah garisan objek, jadi dia ada. Makanya dia naik sebanyak 2. Okey, dia naik 2 ke kanan sebanyak 2, ke kanan 2, naik atas sebanyak 3. Okey, habislah dia tutup. Okey, jadi sekarang ni dia ke belakang. Line ni sebenarnya adalah line yang sama. Bila awak tengok, dia nampak macam agak keliru. Okey, tapi kita boleh juga tengok dari sisi. Sisi ni bila kita tengok. Okey, so ini katalah titik P. Okey, titik P tu duduk sini. Yang paling belakang lah. Ini sisi kita kan? Ni sisi. Daripada sini hadapan. Dari atas ni adalah pelan. Okey. So dari P kita naik atas ni separuh kan? Ada 4 kat situ. So naikkan 4. Kat sini tadi dia naik 2, kat sini kita naikkan 4. Okey, bila dia naik 4, okey, lepas tu dia pergi mana? Dia pergi ke kanan sebanyak 3. Jadi sebenarnya dia menutup lah. Dia menutup ruang. Ni macam ditinggalkan. Okey, nampak tak shape dia? Okey. So sekarang ni lepas tu dia pergi mana? Okey, dari sisi ini, inilah tadi yang kita buat tu, inilah P. Okey, kita dah bawa naik 4. Jadi kita ke belakang. Ke belakang ni sebanyak 4. Belakang tu mana belakang? Sebanyak 4. Jadi 5 kan? 4. Okey, lepas dia pergi sebanyak 4 tu, actually yang ni adalah dia naik. Dia naik sebanyak 3. Macam ni 3 kan, dia naik 3 juga. Sama. Lepas tu dia ada shape sikit kat situ. Shape kat segi ni. Okey, itu adalah shape di sini. Tu 2 kat sini, ni 2. Okay, turun 3. Macam tu. Okey, lepas tu dia pergi belakang straight je. Nampak tak? So dia pergi belakang straight. Dia cover sampai hujung. Okey, inilah dia. Okey, so sekarang ni kita nak buatkan shape L ni. Okey, jadi kita ke belakang sebanyak 3. Dia tarik, dia tutup lah. Okey, sikit lagi je dah nak siap. Okey, so finishing yang tengah ni macam mana? Kalau tengok ni, macam ada ruang 4 segi kan? So naikkan dia. Naikkan 2. Okey, tutup. Ni lah dia. 4 segi ni adalah ini. Okey, lepas tu yang depan ni macam mana? Depan ni sebenarnya dari sini kan? Ni kan? Dia sambung. Lepas tu dia terus sambung kat situ. Okey, so sebenarnya kita sambung terus. So tadi kat sini ada satu ruang macam tu. Jadi ini adalah line yang berbentuk L tu. So nampak tak shape dia? Okay. So ni lah bentuk sebenar kita. Okay, bila lakaran dah ada, jadi kita boleh terus lukis. Dah senang lah. Okay, sekarang ni ambil ukuran. Okey, kita tengok sini. Dia naik sebanyak 2. Okey, kita boleh tanda lah. Naik sebanyak 2. Kemudian dia tegak ke kanan sebanyak 5. Okey. Okey, so dia tegak ke kanan sebanyak 5. Dia naik lagi sebanyak 2. Okey, tanda lagi dia 2 mana? Okey.
Kemudian dia ke kanan sebanyak 2. Okey. Lepas tu dia closing. Dia naik atas terus. Okey, jadinya kemudian dia dia masuk ke paksi surut sebanyak 3. Okey. Kita dah tengok tadi yang ni. Ke dalam ni adalah yang ni. Pada pandangan pelan. Pada pandangan pelan 3 tadi. So kita pun tanda. Kalau dia kosong sampai 3. Tanda. Okey. So itu adalah 3. Okey. Kemudian unjur sahaja. Okey, unjur tu sampai mana tu? Unjur je sampai okey. Tu kan tak payah ukur-ukur. Okey, kat sini pun sama. Okey, dia naik ni sebanyak berapa? Yang ni dia naik sebanyak 2. Okey. So, bila awak unjur dan awak ukur. Unjur dan ukur. Okey, lepas tu sampai penghujung. Kita dah ada kotak kan? Sudah senang lah. Okey, so kita unjur lagi. Okey, so kita tengok tu. Dia ke kanan sebanyak 4. Okey, so ukur sebanyak 4. Kemudian dia naik atas sebanyak 3. Okey. Kemudian dia masuk ke dalam. Dia naik atas 3, dia masuk ke dalam sebanyak 2. Okey. So bila dia masuk dalam ni, kita ukurlah. Ukur sebanyak 2. Lepas tu dia masuk ke dalam ni berapa? Ni tadi kat sini kan 3. So ini adalah 3. So dia masuk ke dalam sebanyak 3. So nanti yang ni kalau tak ukur pun tak apa. Sebab boleh terus unjurkan daripada sini. Dia akan bertemu. Dia adalah satu persilangan. Okey. Garisan unjuran ni tak perlu padam pun tak apa. Okey. So yang ni nanti dia akan bertemu. Kat sini line ni dia akan bertemu. Okey. Awak gabungkan je. Line ni jumpa yang ni. So, boleh juga pekatkan. Sebab kita dah tahu tu adalah garisan objek. Okey. Lagi. Line mana yang bertemu? Line sini kan? So kat sini. Boleh turunkan dia. Unjurkan yang ni. Okey. Supaya kita tak keliru. Kita unjurkan. Kita turunkan. Turunkan dia. Bila semuanya bertemu, adalah objek yang betul lah. Okey. So, pekatkan sahaja. Pekatkan semua garisan objek. Supaya kita tahu itu adalah objek. Dia bukan garisan binaan.
Okey, sudut 45. Paksi surut ni menunjukkan ialah oblik. Permukaan melintang dan permukaan pada paksi surut bersudut 45 darjah. Sorry ya, tu suara anak saya. Dia dah balik sekolah. Dia special, dia pergi pusat terapi. Pusat terapi buka. Okay, so soalan kita dah siap.